Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya ingin berkongsi pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari. Walaupun pesanan ini diberikan kepada salah seorang sahabat, sebenarnya ia juga adalah pesanan untuk semua orang, termasuklah kita. Perkara yang berkaitan dengan bekalan kita. Hadis ini dinukilkan di dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, yang juga dipanggil Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi hadis 40 tu, bukan. Ini nama sebenarnya ialah Syekh Muhammad bin Umar. Ya Aba Zar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Wahai Abu Zar, perbaharui bahtera kamu, kenderaan kamu, kerana lautan sangat dalam. Wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Bawalah bekalan yang mencukupi, kerana perjalanan kamu sangat jauh. Wa khaffifil hamr fa innal aqabata ka'ud. Kurangkanlah bebananmu. Jangan semua nak bawa. Yang tak penting pun bawa juga. Nah, itu maksudnya. Kerana rintangan-rintangannya berat sekali. Kalau kita naik kapal, kita nak pergi ke satu tempat, disebut lautan yang kita nak lalui ini dalam. Bila lautan dalam, ombaknya pun besar. Oleh kerana perjalanannya jauh, bekal kena cukup. Jadi bawa yang penting aja. Itu maksudnya kurangkan bebanmu. Dan yang terakhir, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Dan ikhlaslah di dalam beramal. Dalam kita melakukan amal perlu ikhlas, kerana sesungguhnya Allah itu maha teliti. Ada 4 perkara ataupun nasihat yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada Abu Zar. Kita nak kenal sedikit Abu Zar. Selalu kita dengar nama beliau yang disebut dan dikaitkan dengan antara orang yang zuhud, sahabat, antara sahabat yang zuhud. Namanya Jundub bin Junadah. Ghifar itu tempat dia lahir ataupun dibesarkan. Asalnya dia kata kawasan itu adalah kawasan penyamun, perompak. Maknanya kalau lalu kat situ memang kena samun lah, kan. Dan dia agak jauh daripada Mekah. Dia seorang sahabat yang cerdik, pemberani, orang Kelantan panggil gedebe, kan. Dia tak kira siapa, kan. Kalau dia nak buat tu dia buat. Dan dia dikatakan antara sahabat yang awal masuk Islam. Ini zaman sirri, sebelum dakwah disebarkan secara terang-terangan. Bila dia masuk Islam ni, nak tengok dia punya prinsip. Prinsip Abu Zar, Jundub bin Junadah ni. Bila dia masuk sahaja Islam, apa dia sebut kepada Rasulullah? Dia kata, wahai Rasulullah, apa yang patut aku buat sekarang? Lalu Rasulullah kata, balik kepada kaum kamu, kabilah kamu, tunggu perintah seterusnya. Maknanya balik, tujuannya ialah bila berada di dalam kumpulan, dalam kabilahnya, dia boleh sebenarnya berdakwah untuk kabilahnya. Tapi sebelum dia pergi tu, dia sebut apa? Demi Allah, demi Tuhan yang menguasai nyawaku, aku takkan kembali sebelum aku berjaya
mengisytiharkan, mengumandangkan Islam aku di dalam Kaabah, di Kaabah. Maknanya sebelum aku balik, dia macam Sayyidina Umar kan, lepas dia Islam, ni Umar dah masuk Islam. Siapa yang tak sayang isteri, tak sayang anak, so sila tunggu dekat sekian-sekian tempat. Aku nak pergi ke masjid, aku nak pergi ke Kaabah kan. So dia sebut Abu Zar ni dia bukan orang situ, dia di Gifar tadi daerahnya. Jadi dia kata aku tak akan pergi sehingga aku mengisytiharkan Islam aku di Kaabah. Dan kita lihat ini antara kisah dia. Sebab tu yang dia disebut sebagai orang yang jiwanya, semangatnya tu istilah orang Kelantan dia kata gedebe kan. Maknanya berani dia lain macam. Dan adalah benda yang berani yang tak sesuai dalam suasana. So kita lihat antara peristiwa dia bila dia bila dia masuk Islam, kemudian dia mengisytiharkan syahadahnya kuat di Masjidil Haram ataupun di Kaabah ketika itu, kemudian dia dipukul oleh musyrikin Makkah. Terpaksalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib beritahu kepada orang yang pukul ni, cukup, jangan kamu pukul dia sebab kau tak bimbang ke, dia ni kawasan datang daripada Bani Ghifar yang terkenal dengan kawasan penyamun. Besok kamu nak lalu kawasan tu, dia beritahu siapa-siapa orang Mekah lalu sini akan dirompak dan sebagainya kan. Akhirnya dia dilepaskan. Peristiwa kedua, ketika dia dah Islam ni, dia pergi di Kaabah, dia melihat ada dua orang perempuan sedang mengelilingi berhala Usaf dan Nailah. Ini dua berhala lah. Kita tahu bahawa keliling Kaabah tu sebelum Fatahul Makkah penuh dengan berhala. Beratus, 360 lebih kurang. So dia nampak dua orang wanita ni sedang mengelilingi berhala. Lalu dia berdiri di sebelah berhala tersebut dan menghina berhala tersebut, memperlekeh. Batu mana boleh menolong orang dan sebagainya lah. Dan sekali lagi dia dipukul, dan kali ini dia pukul sampai tak sedar, pengsan. Dan kita lihat apabila dia pulang ke Ghifar, ke daerahnya, dia mengislamkan kabilah, hampir seluruh kabilah ataupun kaumnya, dan juga kabilah bersebelahan, kabilah Aslam, yang asalnya kedua-dua mereka ini daerah penyamun. Istilah kita kampung penyamun lah, siapa lalu memang kena rompak. Dan semasa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang bersama-sama dengan kedua-dua kabilah ini, seperti ketumbukan tentera, maknanya ramai. Dan ketika itu mereka ini semuanya telah pun memeluk Islam. Kita lihat apa yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesanan yang pertama, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharuilah, perbaharui bahtera. Bahtera ni kenderaan, kenderaan kamu, kerana lautan ini sangat dalam. Kita ni ibarat orang yang bermusafir dalam perjalanan jauh, perjalanan kita menuju ke syurga di hari akhirat. Jadi kita perlu senantiasa memperbaharui niat, kehidupan kita ini. Kena diperbaharui iman kita, jaddidu imanakum. Rasulullah pesan supaya kita memperbaharui iman kita. Lihat balik, kena senantiasa muhasabah bekalan-bekalan yang kita dah buat, sedang buat dan akan buat. Tambah-tambah lagi bagi kita yang usianya dah semakin
pendek, agak-agak cukup tak bekalan kita. Orang nak mengembara, nak berjalan jauh, kena servis kan kenderaan, kena tengok tayar macam mana, bunga cukup ke tidak, angin cukup ke tidak, minyak hitam kena ganti, brake kena cek. Dia menggambarkan kehidupan kita ini, kita perlu senantiasa melihat apa yang kita bawa ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu senantiasa di muhasabah, disemak, diperbaiki. Dia kalau kita nak berjalan jauh kan, dia bukan hanya kereta tu kita tengok kan, kita sendiri ni dari sudut kesediaan kita untuk pergi ke tempat yang mungkin jauh, kalau kita ada sakit nak kena tengok ubat bawa ke tidak, kerana dikaitkan kita ini bukan hidupnya di dunia semata-mata, tetapi kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastilah seluruh perjalanan hidup kita ini matlamatnya ialah untuk mengabdikan diri beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi kita nak muhasabah diri kita, melihat kembali bekalan-bekalan yang kita nak bawa ini, adakah cukup, dah penuh ke tidak. Mudah-mudahan bila kita bertemu dengan Allah nanti, bekalan itu mencukupi untuk kita. Bila disebut tentang jaddidis safinah, perbaharui bahtera, tadi saya sebut kenderaan kita perlu servis, iman kita ni perlu diservis, ditingkatkan, amal kita begitu juga, amal-amal kita ni perlu tengok balik, tingkatkan, kita punya yang wajib, yang sunat. Kita perlu senantiasa diberikan peringatan demi peringatan. Sebab itulah biasanya kita kan bila habis majlis, kita akan tutup dengan suratul As. Surah yang disebut dalam hadis tidak berpisah dua orang sahabat, melainkan mereka mengakhiri perpisahan itu dengan bacaan suratul Asr. Memperingatkan, menasihatkan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan peringatan-peringatan itu akan memperbaharui iman kita, memperbaharui bekalan kita. Sebab itu antara benda yang wajib untuk kita ialah majlis-majlis ilmu yang senantiasa mengingatkan kita. Kita ni kalau sehari tak ada orang mengingatkan kepada kita, kita kadang-kadang leka, lalai, sebab tak ada peringatan-peringatan. Sedangkan kita amat memerlukan peringatan-peringatan tersebut. Sebab itu dia kata wajib, kita kena wajibkan diri kita ini jangan tinggalkan majlis-majlis yang boleh memberikan peringatan untuk kita. Okey, kenapa kita perlu memperbaharui kenderaan kita, bahtera ini? Fa innal bahra amit, kerana perjalanan laut yang kita nak lalu ni amat dalam. Maksudnya dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak ujian-ujian yang akan kita tempuh. Hari ini mungkin kita melalui ujian COVID, tak boleh dalam keadaan normal kita berada
Dalam masjid pun terpaksa ada penjarakan, kena pakai penutup muka dan sebagainya. Tadi dah diisytiharkan. JB Kulai sekali lagi PKPB. Cuma yang kali ini dia kata boleh rentas daerah, boleh rentas kawasan tanpa kebenaran polis. Namun ada yang akan diperketatkan, mungkin dari sudut SOP-nya. Mungkin kita hanya diuji dengan sedikit, tapi banyak lagi ujian-ujian dalam hidup kita. Ujian nafsu. Dalam keadaan PKPB ni, ada orang yang tak apalah kalau macam tu, tak payah pergi masjid lah. Kalau macam tu, akhirnya kita leka dengan kebiasaan yang mungkin merugikan kita. Walaupun ada benda yang kita perlu membiasakan diri, tapi kita perlu menyesuaikannya. Betul, sekarang ni kuliah subuh tak boleh, contohnya kan. Tapi kita ada pilihan yang boleh untuk kita. Kita ada ceramah-ceramah yang kita boleh dengar live dan sebagainya. Nafsu merupakan halangan yang akan senantiasa mengalahkan kita kalau kita tak lawan. Syaitan, ini juga antara ujian hidup yang tak nampak tetapi dia boleh memperdayakan kita melalui nafsu kita, kecenderungan kita. Begitu juga dengan ujian kehidupan. Ada orang yang mungkin leka lalai dengan keselesaan. Bila dah selesa, akhirnya kita lupa, lalai. Ini antara ujian-ujian hidup yang perlu kita lalui. Ada orang yang diuji dengan kesusahan. Ada orang yang diuji dengan kesenangan. Ada orang yang diuji dengan sakit. Tapi jangan lupa, sehat yang Allah beri ini juga ujian untuk kita. Mungkin ada orang sakit, dia mudah ingat Allah, kan? Dia teringat, dia sakit dan mohon ampun pada Allah, minta pada Allah agar diberi kesihatan. Orang yang sihat, dia tak perasan bahawa itu adalah ujian untuk dia. Ada yang merasakan dia sihat, so dia lupa nak mohon pada Allah, leka, lalai. Ini juga adalah ujian. Setiap orang akan melalui ujian yang berbeza-beza. Ada orang yang diuji dengan kesakitan, ada orang yang diuji dengan kesenangan. Semua ini ujian yang Allah beri pada kita yang perlu kita sama-sama lalui, dan jangan sampai kita leka dan lalai. Okey, pesanan yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Bawalah bekalan yang mencukupi kerana perjalananmu yang sangat jauh. Kita naik kapal, melalui laut, dan disebut dalam hadis ini perjalanannya jauh. Perjalanan kita ni bukan hanya dekat dunia ni, sebab kita nak pergi ke hari akhirat. Jadi perlukan bekalan yang cukup. Kalau kita nak belayar, dululah. Orang sekarang ni dia tak bawa dah, dia bawa kad kredit je, kan. Duit bawa sikit je, sampai kat sana cocok, kan, dekat mana-mana. Tapi ada juga kena bawa juga bekalan. Bekalan tu perlu dibawa. So kalau tak cukup, duit yang ada tak cukup, tengah jalan mungkin kita keputusan bekalan, keputusan duit. Bila kita dalam perjalanan hidup ini, yang perlu kita bawa, bekalan yang kita nak bawa ini ialah ganjaran, pahala, hasil daripada amal-amal yang kita
lakukan masa dekat dunia. Kita akan melalui alam dunia dalam tempoh yang mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita tak tahu. Kemudian kita akan melalui alam barzakh. Ini kita pun tak tahu berapa lama. Alam barzakh, alam di dalam kubur nanti. Dan bila bertemu dengan hari akhirat, kita akan melalui satu lagi alam, alam akhirat. Dan ini alam yang kekal. Jadi marilah kita muhasabah bekal-bekal yang kita bawa. Harta yang kita bawa dalam bentuk wang ringgit, rumah, kenderaan, bila kita mati, dia akan menjadi harta waris. Tak guna dah, tidak berguna dah wang ringgit. Jadi gunakanlah sebaik mungkin harta masa kita di dunia ini supaya dia menjadi bekalan berterusan untuk kita. Infak kita, sedekah kita, wakaf kita. Wang ringgit dah tak berguna bila kita meninggal dunia. Paling tidak kita buat wasiat untuk harta kita. Bila kita meninggal, kita beritahu anak-anak kita tinggalkan wasiat, gunakanlah 1/3 daripada harta wang ringgit yang kita punya tu untuk diinfakkan, diwakafkan. Kena diberitahu kepada anak-anak kita. Dan perlu juga kita ingat, barangkali harta yang kita milik, dia bukan jadi aset untuk kita bila kita mati. Mungkin harta itu akan menjadi rebutan di kalangan ahli waris. Kita tak tahu apa yang berlaku. Anak-anak yang kita tinggalkan sama juga. Kita tak tahu bila kita meninggal besok macam mana mereka. Bagi yang tak cukup bekal, bila bekalan kita tak cukup dalam pelayaran, bekal tak ada, mungkin boleh meninggal kan, boleh tak ada makanan. Begitulah bila kita bertemu dengan Allah nanti, bila bekal tak cukup, tempat untuk kita tuju tu di syurga tu mungkin tak sampai, sebab tak cukup bekalan. Ya laitani qaddamtu li hayati, dalam surah Al-Fajr Allah mengingatkan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal-amal saleh untuk kehidupanku ini. Masa di hari akhirat dah tak bermakna dah. Amal kita dah tak boleh dah. Tak boleh menjadi bekalan. Kerana bekalan itu masa kita hidup. Jangan sampai besok di hari akhirat kalimah yang disebut dalam Al-Quran, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau dahulu aku melakukan amal-amal soleh untuk bekalan aku ketika ini, ketika itu. Jadi marilah, oleh kerana perjalanan kita jauh, cuba kita lihat ibadat-ibadat khusus kita, sembahyang kita macam mana, puasa kita macam mana, ibadat haji kita bagi yang berkemampuan, zakat kita, sedekah kita, infak kita, tilawah Al-Quran kita, ibadat-ibadat sunat kita. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ibadat-ibadat umum kita? Kita duduk dalam masyarakat. Kita ada peranan, tanggungjawab untuk membina masyarakat bersama. Ada perkara-perkara yang berkait dengan urusan peribadi kita. Tapi ada amal-amal yang berkait dengan urusan kita dengan masyarakat. Kita perlu menyumbang sesuatu kepada masyarakat, kepada negara. Begitu juga dengan
sesuatu yang kita nak tinggalkan. Kan bila kita mati, terputus segala amal, kecuali 3 perkara. Antaranya ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang bermanfaat. Antaranya dakwah kita, kebaikan yang kita sebarkan. Dengan kebaikan itu, orang beramal, orang berubah. Dalam arti kata yang lain, kita nak mewarisi tugas yang dilaksanakan oleh para rasul, para salafus soleh, mendidik, mengasuh, membimbing orang lain. Kerana itu antara bekal yang kita nak bawa bila bertemu dengan Allah nanti. Dan kita juga diingatkan oleh baginda Nabi SAW daripada Tha'ban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man farakar ruhul jasad, barang siapa yang ketika ruhnya berpisah daripada jasad, wa huwa bari'un min salasin, dan dia bebas daripada 3 perkara ini, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Apa dia? Minal kibri, pertama sifat sombong. Kita duduk dalam masyarakat, kita perlu buang sifat sombong. Wal ghulul, sifat khianat. Wadain, yang ketiga hutang. Maknanya kalau kita ada hutang, sebelum kita mati, kena disempurnakan. Jangan kita kata, tak apalah, biarkanlah. Tuan-tuan, amal kita ini akan tergantung. Antaranya sebab hutang kita. Jadi kalau ada hutang, kena jelaskan. Kena di-clearkan. Kena beritahu kepada ahli waris. Ni kalau ayah meninggal, kalau mak meninggal, ni tolong. Ayah bayar sekarang ni, tapi itulah bayar pun sikit-sikit. Nak bayar terus mungkin tak cukup. Hutang. Ni 3 benda ini yang Rasulullah sebut. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tak ada 3 sifat ini, sombong, ghulul dan hutang. Kemudian kita lihat nasihat ataupun pesanan Rasulullah yang ketiga. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'ud. Kurangkanlah bebanan kamu kerana rintangan-rintangannya berat sekali. Tadi saya sebut bila kita orang dulu bila dia belayar, naik kapal, dia hanya bawa yang penting sahaja, yang perlu sahaja. Mana-mana yang tak perlu kena ditinggalkan. Sebab dia akan memberatkan. Dalam hidup kita ni ada benda-benda yang important, penting, benda tu penting dan perlu bawa. Yang not important, yang tak berapa nak penting ni, tinggalkan. Ada benda yang ini mesti buat. Yang ini kalau buat boleh, tak buat pun tak apa. Maknanya yang itu kita tinggalkan. Yang ini buat tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Tinggalkan dapat pahala. So tinggalkan. Benda makruh kan? Benda-benda yang makruh. Mana-mana beban yang tidak berfaedah, sia-sia. Apatah lagi kalau dia sesuatu yang haram. Apatah lagi dia boleh mendatangkan dosa, perlu kita tinggalkan. Perlu kita jauhi. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Antara sifat orang mukmin yang beruntung, yang berjaya dalam surah Al-Mu'minun, ialah mereka yang menjauhkan diri daripada perkataan dan perbuatan yang lagha, yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala, yang mungkin lagha dekat sini yang boleh menyebabkan dosa. Yang itu kena tinggal. Jadi beban-beban yang kita nak bawa ni, kita bawa yang perlu, yang wajib, yang mesti sahaja. Yang tak tu kena
tinggalkan. Dan kita juga diingatkan dalam hidup kita ini, kita kena jadikan diri kita orang yang paling bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada hadis Rasulullah sebut, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Al-khalqu iyalullah ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalihi. Kita ni, kehidupan kita ini bergantung, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat, yang paling akrab, yang dicintai oleh Allah ialah yang paling bermanfaat kepada yang lain. So kita nak jadikan kehidupan kita ini tidak menyusahkan orang dan memberi manfaat kepada orang. Kita tidak menyebabkan orang susah dengan kehadiran kita, malah memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Dan yang terakhir, pesanan baginda Nabi SAW kepada Abu Zar, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Wa akhlis, ikhlas, ikhlaslah dalam kita beramal. Kerana sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha melihat. Dalam kita melakukan amal, satu daripada prasyarat amal kita diterima ialah lillahi ta'ala. Ikhlas hanya semata-mata kerana Allah. Ikhlas itu bermula dengan hati kita. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. Niat kita lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka mendirikan sembahyang, supaya mereka mengeluarkan zakat. Dalam melaksanakan perintah-perintah itu menjadi prasyarat diingatkan oleh Rasulullah kepada kita ikhlas dalam melakukan amal. Dan bila kita sebut bab ikhlas ni tuan-tuan, ikhlas ni perlu dilatih. Kalau kita tengok anak kita kan, dululah masa kita kecil-kecil kan, bila masuk bulan Ramadan, ayah kita kata apa? Okey, siapa puasa, ayah bagi upah kan. Separuh hari bagi 5 sen. Penuh bagi 10 sen. Itu masa kita kecil-kecil. Kemudian bila kita dah masuk sekolah menengah, ada lagi ke upah tu? Tak ada dah. Upah awal tu sebenarnya untuk mendidik kita, melatih kita melakukan ibadat tersebut. Bila sampai satu tahap, kita buat tu bukan kerana upah, tapi kita dah tahu ini adalah tanggungjawab kita, kita buat lillahi ta'ala. Walaupun masa tu ada lagi yang menyorok-menyorok makan. Okey. Bila kita sebut tentang ikhlas, dia ada kaitan lawannya, riak. Bila kita sebut ikhlas ni, antara penyakit yang mudah ada pada kita ialah riak, yang Rasulullah kata penyakit yang dia bimbang, kerana riak ini adalah syirik, syirik kecil. Dia kata semut hitam, riak ini dia kata semut hitam yang berjalan di batu hitam pada waktu
malam yang gelap. Tak nampak. Dalam kita beramal ni, penyakit tu ada. Kadang-kadang kita kan nak buat sesuatu, sebab ada orang ni, kita pun buatlah sungguh-sungguh. Ada perasaan tu. Yang itu perlu kita lawan. So riak ini berlaku di 3 tempat, di 3 peringkat ketika kita beramal. Pertama, dia kata kerana ingin menunjuk-nunjuk, sebab nak tunjuk ke orang, maka amal itu akan ditolak. Yang kedua, semasa kita beramal, memang pada asalnya tu ikhlas. Ketika kita beramal, muncul sifat tu. Sifat nak menunjuk tu ada. Kalau kita tak lawan, kekal sifat nak menunjuk tu, dia akan memadamkan amal tersebut. Sebab itu kita kena latih untuk melawan sifat menunjuk itu. Kemudian yang ketiga, dia kata ni selepas beramal. Betul, masa awal dia ikhlas, masa dia buat tu pun ikhlas. Bila dah selesai, ni kan selalu berlaku. Dia mungkin ada memberi pada seseorang. Satu hari orang tu mungkinlah tak ingat kat dia, ataupun tak tegur dia, tak pandang dia. Masa tu kita kadang-kadang timbul, engkau dulu kalau aku tak tolong, dia dah mula dah. Itu maknanya kadang-kadang selepas beramal pun kita kena jaga. Jangan ungkit-ungkit yang kita dah beri tu. Contohlah kan, katalah kita dulu antara orang yang memulakan masjid ini sampailah jadi. Lepas tu bila tak dilantik dah jadi jawatankuasa, kan? Jangan ungkit apa yang pernah kita buat dulu. Orang tak lantik kita, tak apa. Sebab kita buat bukan kerana manusia. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang menilai amal kita, tapi yang menilai amal kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ungkit, walaupun dah lepas lama dah, dia akan menjadikan amal kita yang sebelum ini kita buat terpadam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan akhir, ini antara tanda-tanda riak yang ada pada seseorang. Bila kita nak lawan sifat ikhlas ini kan, so kena tengok, kena kenal. Satu dia kata, ni sifat riak. Kalau ada ni, kena lawan. Bersemangat beramal bila di hadapan orang. Bila ada orang, ada bapa mertua, mulalah bersungguh nak beramal. Itu tanda-tanda riak. So kena lawan. Yang kedua, beramal sebab mengharap pujian. Kalau orang tak puji, aku malaslah datang. Aku buat, orang buat tak tahu je. Jangan ada tu, mengharap pujian. Apatah lagi kalau kita buat orang menyampah, kan? Orang kutuk kita. Kalau macam tu, malaslah aku nak buat. Ini pun sama juga. Jadi kita buat bukan kerana mengharap orang sebut. Dan yang ketiga itu, merasa tidak selesa kalau buat ramai-ramai. Dia lebih selesa buat sendiri-sendiri supaya dia dapat nama. Nah, ini juga perlu kita kita hindarkan. Ada benda yang mungkin kita nak buat sendirian, tetapi dalam hidup bermasyarakat ni kita perlu buat bersama-sama. Ada benda yang kita kena buat bersama-sama untuk menjayakan sesuatu. Jadi marilah kita ingat apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pesanan ini kepada Abu Zar, tapi untuk kita, pertama perbaharui kenderaan kita. Yang kedua, bekalan kita kena cukup.
Mana-mana yang tak berapa penting tu kita tinggalkan, dan yang akhir sekali ikhlas ketika kita melakukan amal. So saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis.